Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Mattasalat aynun binadhar wa wa'at udhunun bikhabar wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kita menyambung kembali perbincangan daripada kitab Fiqhus Sunnah. Kita telah lalui 2 ataupun 3 sesi yang panjang berkaitan dengan bagaimana mazhab dan juga perkembangan dan apa yang menyebabkan perkara yang bercanggah ataupun khilaf di kalangan para ulama mazhab. Dan pada kebiasaan kitab-kitab mazhab, mereka akan memulakan dengan bab at-taharah, bab yang untuk bersuci. Benda ini akan jadi selalu bincang dan kadang-kala dia menarik masa yang begitu panjang. Cuma mungkin saya akan buat perbincangan sekali lalu bagaimana perbincangan berkaitan dengan air, bagaimana bersuci air itu dan ini. Dan yang menariknya dalam Fiqhus Sunnah, Al-Imam Said Sabiq rahimahullah, dia memilih ataupun dia meletakkan bab-bab yang padanya ada perbincangan luas di kalangan para ulama. Contoh, antara bab yang awal di dalam kitab At-Taharah, kitab At-Taharah adalah berkaitan dengan air dan pembahagian dia. Bagaimana kita menggunakan air untuk bersuci, air yang digunakan. Dan yang menarik adalah ia bukan sahaja diletakkan bab ataupun pembahagian tersebut, tapi bagaimana ia diambil daripada nas. Seringkali kita sebut bagaimana apabila hukum itu terbentuk, mesti dibentuk melalui nas. Dia kata air ini air mutlak. Datang daripada mana nas yang menyatakan dia air mutlak? Kebanyakan kita, sekarang hujan, air hujan boleh. Macam mana air itu mutlak? Kenapa dia boleh dikatakan mutlak? Macam mana dia boleh dikatakan sebagai bersuci? Bab yang pertama, iaitu qismul awal minal miyahi al-ma' al-mutlaqu. Bab yang pertama iaitu air ataupun air mutlak, ma' al-mutlaq. Hukum dia adalah suci, dan ia padanya dia itu sendiri suci. Dan yang kedua, dia itu mutahhir li ghairi, dia menyucikan selain daripadanya. Ada air dia suci, kerana itu kita minum air kopi, tapi air kopi itu tidak menyucikan, tidak digunakan untuk berwuduk. Untuk berwuduk dia suci kerana kita boleh minum, tapi tidak digunakan untuk menyucikan. Kalau dinamakan untuk menyucikan, bukan maksud dia apabila kita ada sampah ke, ada habuk ke, kita kata saya nak sucikan guna air mutlak. No. Apabila kita katakan ia adalah air yang suci, bermaksud ia digunakan sama ada untuk berwuduk ataupun mandi wajib. Kita kata air ini suci dan menyucikan, ia digunakan untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Yang pertama adalah air ma'ul matari wal thalji wal barad. Penulis meletakkan sekali air yang dinamakan sebagai air mutlak adalah air daripada air hujan, daripada salji, dan juga daripada air sejuk. Air sejuk. Kenapa diletakkan juga air sejuk al-barad? Kerana lepas tu dia penting adanya nas. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Anfal ayat yang ke-11, Allah kata wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih. Itu cara dia, nas yang digunakan. Allah kata wa yunazzilu alaikum, dan diturunkan kepada kamu, ke atas kamu air daripada langit itu, daripada langit, ma'a, air, liyutahhirakum bihi, untuk kamu bersuci dengan dia. Jadi orang kata macam mana air hujan ini boleh dikatakan sebagai air mutlak? Allah sebut dalam suratul Anfal ayat 11. Allah kata diturunkan bagi kamu air hujan untuk menyucikan, untuk digunakan untuk bersuci. Allah juga menyatakan untuk bersuci yang pertama. Ada tak nas yang lain? Ada. Dalam suratul Furqan ayat 48 Allah kata wa anzalna minas sama'i ma'an
tahura, diturunkan, wa anzalna minas sama', diturunkan kepada kami daripada langit itu air yang suci. Bermaksud air dengan nas Quran, dengan pengesahan daripada Allah Subhanahu wa taala, air daripada langit itu suci dan menyucikan. Dan ia bukan sahaja daripada Quran. Bahkan kalau kita tengok, ada beberapa hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah dengan pembayangan air-air ini untuk mensucikan dosa. Selalu kalau kita baca, antara kita sebut dahulu masa kita belajar tentang salat, kita belajar tentang salat, antara salah satu daripada doa istiftah, kita takbir Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Antara salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi baca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adtal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, Engkau jauhkanlah daripada aku dengan dosa-dosa aku seperti mana Engkau jauhkan di antara timur dan juga barat. Maksudnya pisahkan kita dengan dosa kita. Nabi baca lagi, Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah, Engkau sucikanlah aku daripada dosa-dosa aku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, seperti mana yang Engkau sucikan pakaian baju yang putih daripada kotoran. Dan kata Nabi, Allahumma ghsilni minal khataayaya bithalji wal ma' wal barad, dan Engkau basuhlah aku daripada dosa-dosa. Maksudnya kita ada kekotoran dosa, Nabi doa supaya dibasuh dosa-dosa itu tadi sebagai majaz dengan air salji, dengan air dan juga kesejukan. Dengan kesejukan. Rawahul jamaah, hadis ini diriwayatkan oleh keseluruhan ulama hadis ashabus sittah melainkan al-Imam Tirmizi. Jadi daripada kedua hadis ini, para ulama mengeluarkan istimbat, keluarkan air ini daripada hadis bahawa ia adalah air mutlak, suci dan menyucikan daripada Quran dan Sunnah. Okay? Dulu kita belajar, tuan-tuan, air mutlak ini adalah air daripada air hujan, air daripada salji dan juga air sejuk. Ini adalah air mutlak. Dulu kita belajar betul dia air mutlak. Hari ini kita upgrade cara kita belajar, di mana nas Quran dan juga Sunnah yang menyebutkan perkara tersebut. Yang kedua adalah air laut. Kita tahu air laut itu adalah untuk bersuci, dan ia disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Daripada Abu Hurairah juga. Kata Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang lelaki tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkubul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi atashna afanatawadda'u bima'il bahri. Kata sahabat, dia jumpa dengan Nabi seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, kami ini narkubul bahra. Narkub maksudnya dia menunggang laut, maksudnya dia berada di atas laut, dia berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'ana, kami bawa air sedikit, ma'anal qalil minal ma', kami bawa air minuman sedikit. Kita tahu, fa in tawadda'na bihi atashna, kalau kami beruduk dengannya maka kami haus. Kita tahu air laut tak boleh untuk minum, makin kita minum makin kita dehydrate. Jadi dia kata kami bawa air. Jadi kami tak sempat, kami tak mau untuk minum sebab kami takut kalau kami beruduk dengan dia, kami gunakan untuk minum, kalau kami beruduk dengannya kami tak ada air untuk minum. Afanatawadda'u bihi afanatawadda'u bima'il bahr, adakah boleh kami beruduk dengan air laut? Para sahabat tanya, bermaksud boleh, adakah ia termasuk dalam air mutlak? Dan Nabi SAW menyatakan, huwa tuhur ma'uhu wal hillu maitatu. Nabi kata airnya suci. Bukan saja Nabi bagi jawapan tu, Nabi kata airnya suci, selesai jawapan pertama. Dan Nabi kata al-hil, dan juga bangkainya adalah halal.
bangkainya adalah halal. Segala apa yang keluar daripada laut, walaupun dia tidak disembelih dan sebagainya, maka ia boleh untuk dimakan. Makanya ia tidak termasuk daripada bangkai contoh yang mati di atas daratan. Dulu saya ada satu soalan orang tanya daripada Jepun, student. Dia kadang-kadang kalau kita tengok di negara Eropah ni senang sikit. Sebab kalau ada pandangan di kalangan para ulama menyatakan bahawa mereka adalah ahli kitab. Ada orang kata dia bukan ahli kitab, tak apa. Tapi kalau ada orang berpegang pada pandangan ulama dunia menyatakan secara umum negara-negara Eropah, contoh di UK, US ni adalah negara Kristian. Maka Kristian dah adalah ahli kitab, dia senang makan. Kalau katakan tak ada makanan langsung, contoh di kawasan kampung, perkampungan dan majoriti kita seorang yang Muslim, dia sembelih atau makanan dia macam mana sembelihan dia, kita katakan halal, tak ada masalah. Okey. Tapi masalah di Jepun kadang dia ni ada agama dan tak ada agama ni tak dapat jelas. Kadang-kadang dia kahwin Kristian, tapi dia pada segi amalan dia dia pegang pada semangat itu, semangat ini. Jadi kalau semangat itu, semangat ini, dia bukan Kristian. Kalau dia hanya menggunakan amalan Kristian pada perkahwinan saja, ritual perkahwinan saja, dia tak jadi Kristian. Okey, dia mesti Kristian seperti mana Kristian beriman. Jadi kadang-kadang dia tanya, tapi sampai satu tahap, contoh dia nak makan sushi, dia nak sampai terpaksa tengok kat kedai, kat mana datang ambil ikan ni. Okey, datang daripada mana agama sekalipun, ikan itu tak perlu disembelih, ikan itu tak perlu disembelih, ambil makan selesai. Ada benda yang agama suruh kita pastikan, ada benda yang tak perlu susah sangat pun. Contoh ikan, maka tak perlulah susah. Okey. Yang ketiga, ma'u zamzam, air zam-zam. Air zam-zam adalah air yang suci berdasarkan hadis Al-Imam Ahmad. Betul, dia adalah air yang padanya keberkatan. Apabila kalau kita katakan air zam-zam itu padanya keberkatan, ya. Ya. Mana Nabi SAW kata ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu dia bergantung ataupun dia menjadi seperti mana apa yang didoakan. Kita minum air zam-zam, kita doa dan sebagainya, dengan keberkatan dan juga izin Allah dia akan jadi, insya-Allah. Kadang-kadang kita doa, ada benda yang kita ada reserve sikit, yang menyebabkan kadang-kadang kita jadi sangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Sangka buruk pada Allah. Jadi tak jadi. Allah memberikan, mustajabkan doa bagi orang yang yakin bahawa Allah itu memustajabkan doa. Allah mustajabkan doa. Tapi Allah berikan dalam banyak keadaan. Allah mungkin nak uji kesabaran kita. Tapi mungkin Allah tak bagi hari ini, Allah bagi lambat, ataupun Allah gantikan lebih baik daripada tu. Jadi yang pertama, dia ada keberkatan, kita doa dan moga pada Allah menerima doa ketika kita minum air zam-zam. Namun ia juga boleh berwuduk dengan dia. Berdasarkan riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, dihasankan oleh Al-Imam dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisajalin min ma'i zamzam, bisajalin ma'i zamzam fasharaba minhu wa tawadda. Nabi doa bila Nabi nak minum air zam-zam, dan Nabi minum daripadanya, dan Nabi berwuduk dengan dia. Nabi berwuduk dengan dia. Tapi kita jangan buat pasal punyalah kita boleh bawa 10 liter je daripada Mekah. Okey, mari sini kita nak pulun ambil wuduk di Malaysia guna air zam-zam. Tak. Katakan di sini kita nak minum. Okey, kita nak minum. Kalau berada di Makkah tak apa. Kita nak berwuduk. Bukan salah. Tapi bawa punyalah 10 liter sahaja. Kadang kita pun tak tahu next umrah kita nak pergi bila ataupun haji. Okey, di sini kita cenderung untuk gunakan sebagai minum. Sebagai minum. Dalam air zam-zam, tuan-tuan, kalau kita tengok di kalangan ulama hadis, ada banyak cerita-cerita yang menarik. Antaranya tak silap saya adalah berkaitan dengan
Ibn Hajar Al-Asqalani, dia doa, ataupun Zainuddin Al-Iraqi, dia doa pada kali pertama. Kalau pada kali pertama dia doa, dia kata, ya Allah, rasanya dalam jarak puluhan tahun dia baru boleh nak pergi haji. Dulu bukan macam kita, mungkin kita ada rezeki lebih nak pergi haji, kadang-kadang nak queue punyalah puluhan tahun dengan tabung haji. Rezeki Allah tahun depan, pergi dengan apa package itu ini, senang. Ketika itu dia pergi ke Mekah dan dia doa ketika nak minum air Zam-Zam. Dia kata, ya Allah, Engkau jadikanlah aku hebat seperti guruku, iaitu Zainuddin Al-Iraqi. Dia minum dan dia balik. Dia minum beberapa kali ya. Bukan time tu pun nak boleh bawa balik, bawa bekal. Tengah perjalanan pun boleh kering. Jadi bila dia balik dan orang kata bahawa dia telah pun melebihi daripada Al-Iraqi, kerana keberkatan, antaranya adalah keberkatan daripada dia bersungguh belajar, dan juga keberkatan daripada minum air Zam-Zam tu tadi. Dan dia kata, kalaulah aku boleh pergi lagi, aku nak minum air Zam-Zam, dan aku nak minta pada Allah supaya aku ni banyak belajar, tak banyak amal. Semua orang tahulah di kalangan ulama hadis ni, walaupun dia kata dia tak banyak amal, kita nak lawan sepertiga amalan dia pun gagal. Sebagai air mutlak. Dan pada bab ini kata penulis, selama mana dia kekal secara umum dia adalah air mutlak, maka dia digunakan ataupun dia dianggap sebagai air mutlak. Ada salah satu daripada permasalahan yang ada dalam masyarakat kita, terutama kerana kita adalah bermazhab Al-Imam Syafi'i. Dalam salah satu pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i ada air yang dinamakan air musta'mal. Air musta'mal. Pandangan ini ada di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan pun kadang-kadang dia jadi masalah. Ada setengah tu dia jadi apabila dia berwuduk, dia takut dia wuduk tu kena pada kawan sebelah, dia kata musta'mal daripada kita, kena pada dia, bermasalah. Bermasalah. Ataupun dia wuduk, mungkin tempat tu ada dia bekas, ada kita letak apa macam baldi, bila masuk dalam tu dikira termasuk sekali dengan air musta'mal. Al-Imam Sayyid Sabiq rahimahullah meletakkan pada bab yang kedua perbincangan tentang al-ma' al-musta'mal, wa huwa al-munfasilu min a'dha'il mutawaddi wal mughtasilu wa hukmuhu annahu tuhur kal ma'il mutlaq. Ini pandangan dia. Ini adalah pandangan dia. Dia katakan bahawa air yang terkeluar lebihan daripada anggota itu tadi dikira sebagai mutlak, suci, tidak seperti yang dianggap pada sebahagian pandangan mazhab Syafi'i, iaitu dia tidak mutlak. Pandangan Syekh Sabiq penulis ni kata dia kekal sebagai air mutlak. Apa maksud air mutlak? Adalah air lebihan daripada wuduk dan juga mandi wajib kita. Mandi wajib kita, contoh kita minum, kita pakai, mungkin pakai baldi ke apa, kita pergi minum, lebihan air itu dikira musta'mal tak pada mazhab Syafi'i? Tak, sebab kita minum, bukan kita gunakan untuk wuduk ataupun mandi wajib. Yang dikatakan musta'mal itu adalah air yang lebihan daripada basuhan tubuh badan kita daripada wuduk ataupun mandi wajib. Itu yang dinamakan sebagai musta'mal. Katakan ada lebihan tu kena pada orang dan sebagainya, adakah dia musta'mal, makruh ataupun tidak? Kata Said Sabiq, tidak. Pandangan buku yang kita sedang baca ni, dia kata tidak, dia sama. Okey, i'tibaran bil asal haitsu kana tahuran wa lam yujad dalil yukhrijuhu an tuhuriyatih. Sebab apa? Itu yang dinamakan sebagai fiqh sunnah. Argument dia kata, kalau nak kata dia musta'mal, aku tidak menjumpai sebarang dalil yang menyatakan ia musta'mal. Kalau ia digunakan, air lebihan itu digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib, maka dia tidak dikira sebagai musta'mal dan tidak dikira sebagai mutlak. Dan dia datangkan hadis
daripada Ar-Rubai' bint Muawwidh fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubai' kata dia menceritakan tentang sifat tata cara wuduk Nabi. Kata Rubai' qalat wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'i fi yadihi. Hadis ni dia kata dia menyapu kepalanya dengan lebihan daripada tangan dia. Kadang-kadang kita tengok ada riwayat juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sapu kepala daripada lebihan yang ada pada tangan. Nabi tidak ambil air yang lain. Juga kalau kita tengok ada hadis Nabi sapu kepala dan Nabi sapu telinga sekali dengan air sapuan pada kepala dia. Seperti mana kita sebutkan, kita bincangkan dulu ketika kita bincang tentang wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebihan air itu dikira musta'mal, Nabi telah lakukan musta'mal. Mustahil Nabi buat perkara yang menyanggahi daripada apa yang telah ditetapkan di dalam syarak. Yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah. Dan kata Abu Hurairah, hadis ini adalah dia agak jauh sikit. Abu Hurairah kata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turuqil Madinah. Nabi jumpa dia, Nabi berjalan, Abu Hurairah pun berjalan. Abu Hurairah pun berjalan. Sekali pada jalan-jalan Madinah, mungkin Rasulullah guna jalan ni, dia guna jalan tu, Rasulullah nampak dia. Wa huwa junubun, ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub. Ini satu masalah. Kadang-kadang kita jangan fikir kita apa tak ada nak pergi mandi ke? Apa Abu Hurairah pun. Tuan-tuan jangan ingat kat rumah Abu Hurairah ada paip. Setiap bulan bayar bil 20 meter padu percuma setiap bulan dah. Okey, ketika itu nak dapat air bukan senang. Kadang-kadang mereka terpaksa kumpul dan bawa dan sebagainya. Jadi ketika itu mungkin Abu Hurairah terpaksa keluar untuk mencari air dan dia jumpa dengan Nabi. Keadaan itu dia dalam keadaan berjunub. Fankhanasa minhu fadhahaba faqtatala thumma jaa faqal. Dia ni macam lari-lari sikit. Dia tak mau jumpa dengan Nabi. Dia segan sebab dia dalam keadaan berjunub. Dalam keadaan berjunub. Kadang orang lain pun tak perasan beza, mungkinlah biru muka kita ke kuning muka kita ke dalam keadaan belum lagi mandi. Tak, dia nak jumpa Nabi, dia segan. Jadi dia lari-lari dan dia balik, dia mandi dan dia jumpa Nabi. Nabi tanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Mana hang tadi aku nampak tapi hilang? Pi mana tadi? Kata Abu Hurairah, kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Aku ini dalam keadaan junub tadi Rasulullah. Aku tak suka nak duduk sekali dengan engkau dan padahal aku dalam keadaan tidak bersuci. Aku belum mandi lagi. Nabi kata apa? Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Nabi kata subhanallah, mukmin ni bukannya najis. Hadis ini memberi maksud dua. Yang pertama, mukmin, kita akan sampai dalam bab as-su'ru, dalam bab su'ur. Su'ur ni maksudnya lebihan daripada makanan itu. Adakah dia suci ataupun tidak? Okey. Nabi menjelaskan dalam ayat ini bahawa, dalam hadis ini bahawa orang yang orang muslim itu bukannya najis. Dan juga najis juga dalam Quran menyebutkan tentang orang-orang kafir najis, bukan pada fizikal dia tapi maknawi. Pada akidah dia adalah najis kerana tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud, walaupun lebihan dia dalam keadaan junub pun tidak najis, takkan dia dalam keadaan tidak berjunub tiba-tiba jadi najis. Tiba-tiba jadi najis. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Sabiq rahimahullah, maka air musta'mal itu seakan-akan ataupun pada dia tidak wujud. Pada dia tidak wujud. Okey? Bahkan pada pandangan ulama lain, antaranya Ibnul Munzir, dia meriwayatkan daripada Ali ibn Umar ibn Abi Umamah Atha Al-Hasan Makhul An-Nakhai. Okey, dia kata fi man nasiya masha ra'sahu fawajada balalan fi lihyatihi. Okey, maksud dia siapa yang lupa nak sapu kepala dan dia rasa bahawa ada lebihan pada lihyah dia. Bila kita basuh, kadang jenis yang ada jambang, dia selati di antara jambang itu air. Okey, yang setakat yang dia mampu.
Kita mungkin Melayu tak ada, mungkin Arab tu lagi dia kadang lagi teruk. Kalau dia jenis yang elok tak apa, yang ikan mayang. Tapi kalau jenis yang memang tu dia payah nak masuk. Tapi bahkan mereka kata dia boleh untuk menyapu lebihan daripada air wudu yang disapu pada jambang dia ataupun pada lihyah dia itu tadi. Bermaksud pada di kalangan para sahabat ini menganggap tidak wujudnya air musta'mal. Air musta'mal. Yang ketiga, al-ma'u alladhi, sebelum daripada tu, di dalam mazhab Asy-Syafi'i juga ada satu pandangan berkaitan dengan air musyammas. Kita jumpa adanya air musyammas. Pada tak sebut di sini. Saya rujuk pada Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam